Okey, hai. Kita jumpa lagi. Sebenarnya kita tengok tajuk 8.2. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan jisim. Kalau tadi kita dah tengok dua bentuk pergerakan, untuk pergerakan perlahan dengan pergerakan cepat. Hari ni kita tengok video ni kita tengok pula faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan jisim. Apa dia boleh jadi lagu tu. Okey. Okey, pergerakan jisim amat berkait dengan kecerunan dan tarikan graviti. Okey, ini dua poin utama kat sini. Kecerunan, lebih curun maka lebih kuatlah dia punya risiko untuk berlaku pergerakan jisim. Dan tarikan graviti ini di mana-mana pun ada. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi gerakan jisim, iaitu ketinggian cerun. Kawasan tanah tinggi bercerun curam sering mengalami gerakan jisim. Okey. Di kawasan bercerun curam dengan struktur tanah yang longgar, lebih berisiko mengalami kejadian tanah runtuh. Okey, struktur tanah yang longgar. Okey, dia boleh berlaku sama ada secara semula jadi atau disebabkan oleh tindakan manusia. Kalau yang biasanya lah kalau di Malaysia kita ni atau di mana, okey, dia pembalakan dia adalah giat. Jadi kawasan yang mana dah hilang pokok tu, yang pokoknya dah ditebang, okey, dia akan menyebabkan struktur tanah tu menjadi lemah. Sebab dua benda lah, dua faktor. Satu, pokok tu tak ada, tanah tu tak ada lindungan daripada daun-daun pokok. Okay, so dia kena direct dengan air hujan. Dan yang kedua, dia tak ada akar pokok untuk memegang struktur tanah. Okay, so dia menyebabkan kawasan tersebut sangat berisiko untuk menjadi sangat berisiko untuk menjadi tanah runtuh lah. Okay. Hujan lebat. Purata hujan yang tinggi melebihi 2,600 mm menggalakkan pergerakan jisim. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan bergerak menuruni cerun menghasilkan aliran lumpur. Tapi secara semula jadi benda ni tak akan menjadi tinggi sangat risiko dia. Dia hanya menjadi sangat berisiko apabila biasa dua keadaan lah. Satu, hujan tu dia luar biasa lebat dia. Okey, mungkin pada satu masa hujan biasa turun adalah mungkin dalam 200 mm sehari. Tiba-tiba hari tu turun sampai 500 mm, dua kali ganda. So dia kawasan dekat situ, tanah-tanah ke situ tak dapat menampung hujan, tak dapat menyerap air hujan yang terlalu banyak. So dia akan dia pula di kawasan cerun yang lemah, so dia akan mudah untuk jadi aliran lumpur. Okey. Ni hujan purata lah di negara kita, 2,600, tapi mungkin ada hari-hari tertentu hujan tu turun terlampau lebat. So dia boleh jadi aliran lumpur. Dia juga dipengaruhi oleh faktor tumbuhan, macam kita belajar dalam tajuk yang sebelum ni. Okey, kekurangan litupan tumbuhan di lereng bukit menyebabkan akar pokok tidak dapat mencengkam tanah. Okay, keadaan ini menyebabkan tanah terdedah, mudah terhakis dan akhirnya mengakibatkan tanah runtuh. Ini contoh gambar kawasan yang terdedah kepada hujan. Dia dua lah macam saya kata tadi. Dia tak ada litupan, daun tak ada, dan yang kedua akar tu tak ada. Okay, dua benda ni menyebabkan kawasan tanah tersebut menerima hujan secara langsung. Jadi dia sangat berisiko untuk bergerak. Okay, kalau kawasan yang rata tak ada masalah sangat, tapi kalau kena di kawasan cerun, itu memang sangat berisiko lah untuk menjadi sama ada tanah runtuh ke aliran lumpur sebagainya. Okay, aktiviti pembalakan mengakibatkan struktur tanah menjadi semakin longgar dan tidak stabil. Hujan lebat menggalakkan kejadian tanah runtuh dan juga banjir lumpur. Okey, sama ada juga ni.
Dia kurang letupan tumbuhan ni disebabkan oleh aktiviti pembalakan lah. Ada juga kawasan hutan yang terbakar. Terbakar sama ada secara semula jadi atau akibat manusia. Okay, so kawasan tersebut bila dah terbakar, hutan tu terbakar, so untuk jangka masa yang pendek, kawasan tersebut adalah berisiko untuk berlakunya gerakan JSM. Pembinaan jalan raya atau lebuh raya, aktiviti pemotongan cerun untuk pembinaan jalan raya dan cerun dan lebuh raya menyebabkan cerun semakin curam, struktur tanah longgar dan tidak stabil. Okey, poin dia ialah pemotongan cerun. Okey, menyebabkan cerun semakin curam, tanah longgar dan tidak stabil. Menyebabkan mudah untuk berlaku tanah runtuh. Okey, apa dia buat bertangga macam ni? Okay, dia buat bertangga macam ni supaya nak elak kalau dia hanya buat straight line, okey, menyebabkan kawasan tersebut sangat berisiko untuk berlaku runtuhan. Dan di setiap tangga-tangga ni pun dia ada letak dia akan buat lubang untuk mudah air tu bergerak. Okay, dekat tepi ni pun biasanya akan ada satu tangga, okay, atau satu kawasan laluan air. So nak mudahkan, nak cepatkan air tu daripada turun. Okay. Turun dan terus ke bawah. Okay. Ni biasalah negara kita tak dapat elak daripada pemotongan cerun. Cuma dia bergantung kepada syarikat tu lah. Okay. Kalau ikut dia kena ada dah spek dia. Kelulusan dia untuk buat lebuh raya kawasan cerun ni, dia kena ada dah, dia kena ikut spek lah. Cuma kadang-kadang tu ada yang nak lari sikit ke, dia buat tak ikut spek, so lagi risiko lah benda tu. Dan cerun-cerun ini mesti ditanam dengan tumbuhan lituk bumi, biasanya rumput lah. Kalau teruk lagi dia kena simen. Kalau kawasan tu dah lemah sangat, dia kena simen atau letak bongkah batu. Okay. Itu biasa kita tengok kalau lalu di kawasan cerun lah, lagi ke Kuala Lumpur, lalu ke highway tu, kita akan nampak benda-benda ni. Pengkuarian atau pelombongan lah, pengkuari, kerja-kerja kuari. Pengkuarian melibatkan pemecahan batuan dan kerja-kerja pengorekan tanah di kawasan bukit menggunakan bahan letupan. Okey. Aktiviti ini dijalankan untuk mendapatkan batu kapur. Gegaran akibat letupan boleh menyebabkan tanah runtuh. Bukan menyebabkan kawasan lain dah. Kawasan memang dia letak bom tu memanglah akan runtuh. Okay, tapi dia punya impak, apa dia kata, gelombang letupan tu boleh menyebabkan kawasan lain pun jadi lemah dan boleh menyebabkan risiko untuk berlaku tanah runtuh. Okay. Pengkuarian. Okay, pemecahan batuan dan kerja-kerja pengorekan tanah di kawasan bukit menggunakan bahan letupan. Okay, pertanian. Penebangan hutan di lereng bukit untuk aktiviti pertanian menyebabkan akar pokok tidak dapat mencengkam tanah. Ini menggalakkan aliran lumpur dan tanah runtuh. Okay, dia sama juga, poin utama dia adalah tidak ada lagi pokok. So bila tak ada pokok ni, dia akan ada risiko lah. Okay, sama tadi untuk bina jalan lebuh raya ke, okay, untuk pertanian, okay, dan sebagainya. Okay, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Gempa bumi dan letusan gunung berapi menghasilkan gegaran yang kuat. Struktur tanah di kawasan cerun akan menjadi longgar, tidak stabil dan menyebabkan kejadian tanah runtuh. Okay, kalau di negara kita tu tak adalah. Kita ada gempa bumi tapi kita tak ada gunung berapi. Cuma kalau gempa bumi ni, tu memang kita tahulah dia kawasan dia luas dan sangat kuat. Dia menggegarkan kawasan bawah dan kawasan atas mungkin jadi goyah sikit. Okay, itu menyebabkan kejadian tanah runtuh.
Okey, portal ni kalau nak dapat maklumat lanjut tentang kejadian gerakan GSM. Okey, 8.3 kita tengok dalam video seterusnya. Buat point untuk tajuk 8.2. So awak kena ingat dia punya faktor-faktor ni, buat dalam satu peta minda elok-elok, letak bolat-bolat ke apa benda ke, awak nak buat arrow ke apa, saya tak kisah. Yang penting awak boleh ingat apa faktor dia. Macam mana benda ni boleh berlaku, apa faktor dia, dan anak-anak pada faktor-faktor tu pun kena ingat, kena ada lah. Okay. Itu saja untuk video ni. Jadi sila buat nota, tolong sangat buat nota. Dan jangan duduk saja, jangan tengok video saja. Video ni pun okay. Tak faham baru boleh tengok video atau buat nota deh. Jangan duduk saja, banyak masa dah. Kita dah rugi untuk bersemuka, tak boleh bersemuka, jadi buat nota sendiri dan juga buat latihan. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.